Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Insya-Allah, untuk kali ini saya akan berkongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat satu tajuk yang sangat penting yang berkaitan dalam kehidupan seharian kita, iaitu tajuk amanah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah Nisa ayat 58. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bahawa kita perlu menyampaikan amanah kepada sesiapa sahaja yang berhak menerimanya. Tuan-tuan, puan-puan, amanah ini merupakan suatu perkara yang sangat berat, yang sangat besar bagi kita. Kita memikul amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang berhak menerimanya. Amanah adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh seseorang. Sesuatu yang paling patut dipelihara, yang perlu dijaga dengan sebaiknya adalah sesuatu yang tersembunyi. Amanah juga merupakan sifat seluruh Nabi dan Rasul. Mereka adalah teladan kepada umat manusia yang dijadikan contoh, yang harus dijadikan contoh berdasarkan kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Amanah juga merupakan salah satu daripada sifat-sifat Nabi. Selain daripada itu, Nabi mempunyai sifat siddiq, tabligh, fatanah, dan salah satunya lagi adalah sifat amanah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, baginda bersabda yang bermaksud, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan kepada kamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Amanah merangkumi segala aspek, termasuklah ibadah dan muamalah. Dan amanah juga merupakan sesuatu yang tidak boleh kita pisahkan daripada diri kita. Mungkin akan ada yang berkatakan dia bukan seorang ketua dalam suatu kumpulan, dia bukan seorang bos dalam satu organisasi, tetapi dia perlu ingat, dia memegang amanah terhadap diri dia sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan setiap hamba-Nya sebagai seorang khalifah, maka ada amanah-amanah yang perlu dijaga oleh setiap individu tersebut. Contohnya, kita tak boleh lari daripada diri kita adalah panca indera yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seketika di atas muka bumi ini kepada kita. Mata kita, apa yang kita lakukan, apa yang telah kita manfaatkan mata kita. Adakah kita melihat perkara-perkara yang baik atau sebaliknya? Mulut kita, adakah kita berkata-kata benda yang baik, kita menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyampaikan dakwah dan sebagainya, ataupun kita gunakan untuk cacian, fitnah dan sebagainya. Telinga kita untuk mendengar perkara-perkara yang bawa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tangan kita, adakah tangan kita berbakti, menolong orang, membantu orang, melakukan amal kebaikan? Perut kita, adakah perut kita ini menerima makanan-makanan yang sumber yang halal? Itu semua dilihat, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga kaki kita melangkah ke majlis-majlis ilmu, melangkah ke tempat-tempat baik, itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila seorang itu bercakap, dia berdusta. Apabila bercakap, ia berdusta. Yang kedua, mungkir janji. Yang kedua, mungkir janji. Dan yang ketiga ialah mengkhianati amanah. Yang ketiga, mengkhianati amanah. Hadis riwayat Bukhari. Dan satu hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Tabrani, maksudnya tiada iman bagi orang yang tiada amanah, dan tiada agama bagi orang yang tidak boleh dipercayai tentang janjinya, iaitu mengkhianati amanah. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, betapa pentingnya amanah disebut berulang kali oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang saya bacakan tadi, tentang betapa pentingnya kita menjaga amanah. Maka hendaklah kita menjaga amanah dengan sebaiknya. Secara kesimpulan, kita sebagai seorang khalifah di atas muka bumi Allah SWT ini, hendaklah kita menjaga segala amanah di atas apa yang kita lakukan. Sama ada dari segi kerja kita, segi tingkah laku kita, percakapan kita, ataupun apa saja perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berpeganglah kepada amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya menjaga amanah dan janji ini merupakan sifat utama orang-orang mukmin. Dengan kedua-dua sifat ini, insya-Allah kita akan memperoleh keuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dengan itu, bersama-samalah kita berusaha untuk membetulkan segala apa yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kita, amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita, dapat kita laksanakan dengan sebaik. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian ini mendapat sesuatu, dan dapat kita sampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada rakan-rakan kita yang lain. InsyaAllah, sama-samalah kita menjadi orang yang menjaga amanah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.